pula. Duduk sini boleh. Okey, hari ni kita sambung Form 4 Matematik minggu lepas punya bab 1 Bab 1 ni saya rasa kamu dah sampai praktis. Kita sambung dekat praktis kendiri 1.1 topik fungsi kuadratik. Dah buat dah? Belum kan? Dah masuk dah? Dah masuk dah? Laju minggu lepas tak masuk lagi. Belajar Form 3 dulu. Ni masuk dah kuadratik. Okey. Tengok soalan nombor 1 tu. Terus kita pergi tengok soalan nombor 1. Okey, first kali kamu tengok. Rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah dengan panjang X tambah 20 dan lebar X tambah 5. Dia bagi satu gambar. Gambar dia dalam matematik, kita tak pergi salinlah gambar tu betul-betul. Kita ambil dia punya bentuk je, shape je. Bentuk dia petak macam ni. Dia bagi panjang dia adalah X tambah 20. Dan lebar dia adalah X tambah 5. Okay, kemudian soalan dia kata apa? Bentuk satu fungsi bagi luas. Ni bahasa Melayu dia out sikit. Sepatutnya dia kena ada perkataan dia bentukkan. Bentuk satu fungsi bagi luas L tanah tersebut. Jadi dia suruh buat apa benda ni? Dia suruh buat satu persamaan. Itu saja. Jadi apakah formula untuk luas? Yes, L sama dengan panjang darab lebar. Untuk kotak panjang darab lebar. Mana dia punya panjang? Panjang kita adalah X campur 20. Darab dengan X campur 5. Ini apa kita nak buat? Kita hanya perlu apa? Kembangkan saja. Kembang macam biasalah. X dengan X. Jadi X kuasa 2. Lepas tu X dengan 5 jadi 5X, kemudian bawah 20 X campur 20 darab 5 pula akan dapat 100. Jawapan kita, sini ada X, sini ada X, boleh kita gabungkan, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 25X tambah dengan 100. Okey? Tak boleh, tak boleh apa? Jangan bunda balik. Bunda dapat dia balik. Lepas tu kau kembang balik. Lepas tu kau bunda. Bila nak habis cerita dia? Tak habis cerita. Itu je. Bila kita buat dalam bentuk dia kata, bentukkan satu fungsi bagi luas tersebut, kamu buat, ada pelajar dia buat takat ni je. Kan? Ada setengah pemeriksa menerima benda tu. Dia terima. Dia kata L kurungan darab kurungan je. Sebab dia kata fungsi pasal luas. Nampak? Lepas tu kalau dia kata fungsi, sebenarnya fungsi kena buat habis lah, kena kembang. Tapi pelajar terlupa kembang, dia letak je. Pun ada yang terima. Tapi saya nak kamu buat kembang lah. Jangan saya kata okey boleh terima macam ni, kamu pun macam ni je. Kita buat yang sama. Kalau boleh kita nak jawapan kita sama dengan apa? Skema jawapan. Ataupun cikgu tu akan ambil skema jawapan, buang, ambil kamu punya jawapan, jadikan skema. Itu lagi gepar lah. Kan? Saya tak boleh cakap pakai jam. Apa jauh. Jauh. Dia virus dia sampai kat kursi dia duduk belajar. Okey, kita tengok B pula. Soalan B. Apa soalan B? Dia beritahu apa? Jika luas tanah ialah 250, tuliskan satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Yang ni barulah. Dia kata luas dia sebanyak apa? Luas adalah 250. Cara dia kita buat, kita tulis macam ni. Luas sama dengan 250 gitu. Sebab tempat L ni kita akan gantikan dengan fungsi dia. Jadi kita akan gantikan, kita akan dapat X kuasa 2 campur 25X campur 100 sama dengan 250. Dan minggu lepas kita belajar kuadratik mesti apa? Mesti sama dengan kosong. Jadi kita buat X kuasa 2 campur 25X campur 100 tolak 250 sama dengan kosong. Selesaikan X kuasa 2 campur 25X tolak dengan 150.
10 sama dengan 0. Okey, kamu jangan pergi selesaikan benda ni pula. Soalan ni tak suruh selesai kan. Takat ni je. Kan? Kamu dah belajar ni, dah belajar faktor, nak tekan kalkulator dapat pula jawapan bawah dia X berapa. Dia tak tanya pun X berapa. Dia kata soalan ni sampai tekat ni je. Berikan jawapan anda dalam bentuk. Dia kata dalam bentuk AX kuasa 2. Maksud kena bagi macam ni. Mesti ada X kuasa 2, mesti ada X, mesti ada C. Mesti ada. Okey? Dan kamu kena ingat kalau dia bagi jawapan dia kata jawapan dalam bentuk AX kuasa 2 campur BX campur C sama 0. Ini kita panggil dia dalam bentuk kuadratik. Nampak? Tiba-tiba kamu dapat jawapan kamu 3X kuasa 2 sama dengan 0. Ini pun betul, tak mestinya kena ada B dengan C. Nampak? Walaupun katakan ini bukan soalan ni lah, soalan lain. Kan? Kamu buat, dia kata mesti bagi dalam bentuk ni, kau buat cikgu ada A je, B tak ada. Pun betul, sebab apa? Syarat dia kuadratik, syarat wajib dia kena ada A. B dengan C tak wajib. Nampak? Kan? Cuma yang penting dia mesti ada kuasa 2 dan sama dengan 0. Kita dah panggil dia adalah persamaan kuadratik. Kan? Aku ada pelajar dia kata nampak macam ni. Tiba-tiba buat ni. Habis dia penuhkan. Dia bagi jawapan macam mana? Dia bagi. Oh nak juga. Jadi 3X kuasa 2 campur 0X campur 0. Sama dengan 0. Nah, banyak sangat cerita 0 dia kan. Dan ini tak senonoh cerita dia. Betul tak? Sepatutnya kena faham, yang ini bila dibagi dalam bentuk ni maksudnya bentuk persamaan am kuadratik. Bukan mesti ada A, mesti ada B, mesti ada C. Faham tak? Okey. Saya boleh cakap Arab sikit lah. Tapi kamu tak boleh Arab. Ni pandai Arab kan? Dah lupa. Sini tak ambil kan? Arab. Tahun lepas ambil? Tahun lepas lah. Okey, kita sambung terus. Soalan nombor 2 pula. Nombor 2. Mana pemadam ni? Boleh siapa ni? Adam dengan Akmal boleh Ya, kalau tak faham bagi tahu. Nombor 2. Tengok. Kamu boleh baca apa? Baca sampai baca tu terus buat dah. Tengok kejap. Sambil saya salin ni. Tengok nombor 2 pula. Dia bagi tahu apa tu? Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Sudah. Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Okey. Jadi kita kena bagi satu perwakilan untuk Aiman dan adik dia. Contoh saya bagi perwakilan, kalau saya letak itu Aiman saya wakilkan dengan Y. Adik Aiman soalan tanya apa? Okey. Adik Aiman sama dengan X. Banyak betul cerita dia kejap Ada bawah dia ada apa lagi? Aiman dengan adiknya. Ada bapak dia pula. Banyak betul cerita dia Apa? Tak ada masalah. Ni dua ni Kita tengok yang pertama. Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Siapa Aiman? Y. Jadi Aiman sama dengan adik Aiman campur 4. Kita test. Kita test kan. Katakan adik Aiman umur dia 5 tahun. Maksudnya Aiman umur berapa? 9. 5 campur 4. Nampak? Jadi betul lah cerita logik kita tu. Ayat tu. Kita buat persamaan, lepas tu kita test. Okey? Hasil darab umur Aiman dengan umur adiknya. Aiman mana? Y. Adik dia? X. Hasil darab umur Aiman dengan adik dia adalah X darab dengan Y. Sama dengan bapa dia. Betul? Sama dengan umur bapa dia. Berapa umur bapa dia? Dia bagi kat soalan. Dia kata apa? Umur bapa dia. Tak dapat kita.
Ada? Kau tak ambil ke? Dia tak ambil pun lain. Kita ambil kat atas meja. Diberi umur bapaknya ialah 48 tahun. Jadi kita akan dapat sini XY sama dengan 48. Ini satu-satu benda kita keluar. Bukan kita pergi baca, kemudian kita bayangkan terus jawapan. Tak ada. Kita keluarkan maklumat dia. Fakta-fakta dia kita keluarkan. Seterusnya, umur adik Aiman ialah P tahun. Dia tukar pula. Adik Aiman dia kata apa? P. Jadi X kita tukar, semua jadi apa? P. Okey. Seterusnya, soalan dia tuliskan satu persamaan kuadratik dalam sebutan P. Jadi maksudnya Y tak nak. Bila Y tak nak, kita gantikan Y kita kat situ. Jadi P, Y kita adalah P campur 4 sama dengan 48. Jadi apa kita kena buat? Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik kena ada kuasa 2 dan mesti sama dengan kosong. Kembangkan saja. Dapat apa ni? P kuasa 2 campur 4P sama dengan 48. Belum siap sebab kuasa 2 dah ada tapi sama dengan bukan kosong. Pindahkan. P kuasa 2 campur 4P tolak 48 sama dengan kosong. Baru kita panggil ini namanya persamaan kuadratik. Mana dah siap? Dah buat dah ni kan? Kat sekolah? Laju kan? Sekali belajar berapa ni? 1 point A, B, C, D, E, F habis satu bab? Ikut je kan? Sekali satu bab. Satu masa satu bab. Macam tarawih kan? Tarawih kan? Sehari satu juzuk. Boleh? Okey. Kita pergi seterusnya. Seterusnya kita masuk 1.1E. Ini pelan-pelan kita buat. Senang kan ni? Dia tak susah awal-awal ni. Kan? Bila tak susah? Exam. Masa belajar senang ke Mat ni? Kan? Bila exam mula cikgu tak tahu lah. Itu tak tahu. Kena macam-macam benda tak tahu. Kan? Masa belajar semua okey je. Senang lah. Senang lah. Lepas tu kamu kena ingat lah benda ni sebenarnya. Kadang-kadang dia ubah style sikit je. Tengok nombor 1. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, nyatakan punca-punca bagi persamaan kuadratik yang diberi. Okey. Kadang-kadang problem dia kat mana? Kataan dia. Ada pelajar dia tak tahu pun punca tu apa. Dia tak tahu punca tu apa. Jadi kita tengok apa yang dimasukkan dengan punca-punca persamaan kuadratik. Okey. Punca persamaan kuadratik. Kita bagi dia root. Mesti kita bagi root. Dia punya akar. Jadi akar dia ada 2 jenis. Satu, dia hanya tengok pada paksi X. Iaitu kita panggil dia pintasan X. Kalau dia senyum, ini dia punya punca. Nampak? Kalau dia masam, sama juga. Sini dia punya punca. Ini kita panggil dia punca. Iaitu kita panggil duduk dekat paksi X. Pintasan X ni adalah punca persamaan kuadratik. Nampak? Dan punca juga boleh didapati dengan menggunakan kalkulator. Iaitu kalau guna kalkulator, kamu kena tekan apa? Mod kalkulator yang biasa tu lah. Mod tekan sampai jumpa EQN. Lepas tu kamu boleh tekan tengok jenis kalkulator lah. Mod sekali lagi iaitu sampai jumpa. Kamu kena jumpa degree. Degree, pilih nombor 2 sampai dia jumpa A. Masukkan A, B, C, nanti dia bagi jawapan. Ini contohlah. Okay. Untuk soalan ni dia tak payahlah tekan kalkulator sebab dia bagi gambar. Dia bagi graf, betul tak? Bila bagi graf, kita pergi baca dekat graf tu berapa. Okay, cuba tengok nombor 1. Nombor 1, dia bagi persamaan A.
3x kuasa 2 tolak 5x tolak 2. Okey, tapi dia bagi graf. Graf dia bagi, kau baca betul-betul, tengok betul-betul. Berapakah dia punya pintasan x? Mengikut graf tersebut. Mengikut graf tersebut berapa? Sebelah apa tu? Sebelah kanan berapa? Sebelah kanan dia 2. Sebelah kiri tu 0 point, negatif 0 point. Satu, dua, tiga. 3.5. 0.35 betul? 0.35 tak apa. Berdasarkan graf tu, saya cuba baca sini. Saya dapat negatif 0.35 dekat graf tu kan. Nanti kita check guna kalkulator. Jawapan dapat baca. Dekat graf sini. Okay. Kalau 5 tu, kalau 0.5, maksudnya satu kotak kecil tu adalah 0.05. Satu kotak kecil adalah 0.05. Jadi kita ambil kotak tu, kita kira kotak berapa kotak? Berapa kotak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 darab dengan 0.05, 0.35. Okey. Yang belah kanan 2. Bolehlah 2 kot. Cuba kita cek jawapan. Cuba kamu cek jawapan menggunakan kalkulator persamaan ni. Kamu nampak tak? Negatif 1/3. Okay. Kalau pakai kalkulator kita akan buat negatif 1/3 dengan 2. Maksudnya yang ini 0.33333 sepatutnya. Okey? Dia kita sepatutnya dapat 0.3333. Kan? Tapi kalau berdasarkan graf ni, kalau kamu tulis 0.35 dia kira betul. Sebab apa? Mana boleh kita baca dekat graf 0.33? Dia punya belang-belang sangat tu mana ada? Betul tak? Dia tak ada. Jadi kalau graf macam ni, dia bagi berdasarkan graf. Pada soalan dia, bagi setiap graf fungsi berikut nyatakan punca-punca kuadrat yang diberikan. Jadi dia tengok graf. Bila tengok graf, kita tanda dekat graf. Bila kamu tanda dekat graf, jawapan yang kamu bagi betul berdasarkan graf. Okey? Tiba-tiba ada pelajar tekan kalkulator, dia dapat 6 pun. Dapat apa? 0.33. Gempak tengok graf. Kan? Sampai yang kosong tu dia boleh bahagi lagi. Kan? Okey? Cuba buat B tengok B. Soalan B apa? B dibagi kat situ negatif X kuasa 2 campur X campur 20 / 0. Kat situ dia bagi ada graf. Ni kita guna graf dulu jangan guna kalkulator, check kalkulator. Guna graf. Tengok baca kat sini. Baca 2 tempat. Sebelah kiri senang. 4 betul? Negatif 4. Negatif 4. Sebelah kanan ni senang. 5 lah betul. Ni senang. Ni dapat cantik-cantik. 5. Okey. Ni senang sikit lah. Tulis jawapan. Cara tulis jawapan. Koma. Jangan letak kurungan. Kalau kamu letak kurungan dia jadi koordinat. Kalau kamu letak kurungan dia jadi koordinat. Yang ni kita panggil dia punca-punca dia ni. Ini punca-punca maksudnya ada 2 benda lah. Kan? Ataupun jawapan yang terbaik dia, kita tulis, pisahkan dia. Dia akan jadi X sama dengan negatif 1/3 contoh. Dengan X sama dengan 2. Ini jawapan tadi kalau ikut graf kita buat ni lah. Contoh kalau baca ikut graf, kau baca X sama dengan negatif 0.35. Yang ini kamu tulis X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 5. Kalau kamu tulis ni koma pun tak apa, sama. Boleh, tapi jangan tulis kat atas lah. Kamu jangan tulis X sini. Kan? Kamu kena tulis kat mana? Bawah. Okey, atas kuasa Okey.
Tak payah buat karangan. Jangan buat karangan pula. Pergi buat karangan. Okey, maka dengan itu punca-punca bagi persamaan kuadratik. Persamaan ini adalah didapati apa? Habis panjang cerita dia. Okey, ini kadang-kadang ada pelajar yang jenis suka menulis. Okey. Nombor 2. Kita nombor 2. Mudah ni, saya rasa kat sekolah pun kamu dah buat ni semua. Yang kita nak bagi double confirm, bagi ingat je. Bagi setiap persamaan berikut, tentukan sama ada nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Okey, macam mana kita nak uji punca? Ini kita nak uji. Tadi kita belajar pasal punca, sekarang kita nak uji punca. Okey, ujian Ya, kita panggil dia ujian punca. Ujian punca yang pertama kita gantikan. Gantikan nilai X ke dalam persamaan. Dan nombor 2, kamu kena dapat jawapan dia adalah sama dengan kosong. Kalau kosong maksudnya dia adalah punca. Kalau tak dapat kosong maksudnya dia bukan punca. Itu saja. Okey, contoh tengok nombor 2 ni. Nombor 2 saya ambil A, dia bagi tahu situ X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Dia bagi kat situ X sama dengan 3, X sama dengan 2. Maksudnya kita test satu-satu tau. Contoh kita test ni dulu. Test X sama dengan 3. Kita ganti masuk. Ganti masuk dengan cara kurungan. Maksudnya X ni kita kurungkan. Letak 3 kuasa 2. Tolak 5. Jumpa X lagi. Kurung lagi. Tekan, letak 3. Kemudian tambah 6. Kemudian kamu buat apa? Tekan kalkulator. Berapa dapat nombor? Kalau dapat kosong, kamu dapat sama dengan kosong. Maksudnya dia adalah punca. Lepas tu test lagi satu. X sama dengan 2 pula. X sama dengan 2 masuk pula. 2 kuasa 2 tolak 5 kali 2 campur 6. Dapat tak kosong? Kosong juga, betul tak? Jadi kita tulis maka X sama dengan 3 dan X sama dengan 2 adalah ini dah shortcut sangat tulis ni. Boleh faham adalah punca. Okey, tak dapat kosong bukan punca. Dapat kosong punca. Okey, senang ya ujian punca. Ujian punca maksudnya ganti dapat kosong. Okay, boleh try tengok B, kamu boleh pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Ni saya padam faham ni. Dia B, dia bagi apa? 2X kuasa 2 tolak X tolak 1. Okey, sama dengan kosong. Kemudian kita buat bermula X sama dengan 1. Saya ganti 2, 1 kuasa 2 tolak 1 tolak 1 sama dengan kosong. 2, jadi kosong sama dengan kosong. Jadi ini adalah punca. Okey. Kemudian yang kedua dia bagi apa? X sama dengan 1/2 masukkan 2 1/2 kuasa 2 tolak 1/2. Kau pakai kalkulator je, semua terus je. Ni kita akan dapat situ apa? Tolak ni tak dapat kosong. Tak dapat kan? Tak dapat kosong kan? Dia dapat apa? Negatif 1. Jadi dia tak sama dengan kosong. Simbol dia macam ni. Bila tak sama kosong maksudnya bukan punca.
Kenapa punca mesti kosong? Sebab tadi formula punca. Punca adalah pintasan X. Bila pintasan X, Y dia mesti kosong. Sebab tu. Okey. Terus pergi dekat apa C, boleh teruskan C. C 3X kuasa 2 tolak 5X tolak 2 sama dengan kosong. Dia bagi X sama dengan negatif 1/3, masukkan 3 negatif. Kurungan dapat. Setiap X mesti kurungan. 1/3 kuasa 2 tolak 5 kurungan negatif 1/3. Tolak 2 sama dengan kosong. Berapa dapat? Tulis je. Seterusnya X sama dengan negatif 2. Masukkan saja 3 negatif 2 kuasa 2 tolak 5 negatif 2 tolak 2. Tengok dapat tak? Yang ni dapat apa atas? Kalkulator kau pelik. Yang mana? Kuasa 2 tak ada ni. Kuasa 2 tertinggal. Boleh. 20. Yang mana 20 bawah? Bawah 20. 10 12. Betul lah. Dapat 20. 20 tak sama dengan kosong. Maksudnya yang ini bukan punca. Yang ini kosong. Kosong. Jadi yang ini adalah punca. Okay. Satu lagi. D. Untuk D pula, tengok 3X kuasa 2 campur 4X campur 2 sama dengan 6. Dia mula tengok. Dia buat hal. Kan? Dia saja buat hal pada tak 6 pada tu. Dia kata X sama dengan 2 dan X sama dengan 2/3. Kamu kena ingat persamaan kita boleh ke sama dengan 6? Tak boleh. Nampak? Kita kena ubah dulu ni. Yang dia bagi ni tak boleh. Kita kena jadikan 3X kuasa 2 campur dengan 4X campur 2 tolak 4. Mesti sama kosong. Ini kita akan dapat. Samaan kita adalah, yang kita uji adalah 3X kuasa 2 campur dengan 4X tolak 2. Macam tu. Okay? 4 pula. Betul jawapan. 6. Dia tiba-tiba dia proses jawapan tu. Dia tulis 4. Negatif 4 kan? Betul. Okey, masukkan X sama dengan 2. Jadi 3 2 kuasa 2 campur 4 kali 2 tolak 4 sama dengan kosong. Kita akan dapat apa ni? 12 8. Memang tak dapat kosong lah. Kan? Apa? 16. 16 kan? Betul, 16. Jadi tak sama dengan kosong. Jadi bukan punca. Okey. Yang kedua kita masukkan berapa nombor dia? 2/3. 2/3 kuasa 2 campur 4. 2/3 tolak 4 sama dengan kosong. Dapat kosong? Dapat kosong. Jadi kosong sama dengan kosong, maksudnya yang ini adalah punca. Jadi kamu boleh faham apa maksud punca.
Kalau orang tanya apa maksud punca? Punca adalah pintasan X. Okay, bagi graf kuadrat berlaku apabila Y sama dengan kosong. Boleh tak? Okay. Yo, ni kertas kamu sepatutnya yang kamu kertas saya ni. Nampak dia kotor. Saya pun ambil kertas kamu ni. Okey, kita pergi terusnya. Nah, ini senang. Yang ini pun senang juga, nombor 3. Apa soalan nombor 3? Nombor 3. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, sama betul tak? Ni benda yang sama. Cuma kat sini tak payahlah kembang. Kan? Dia tunjuk macam ni. Ni tak payah kembang. Tak payah expand, tak payah ganti. Dia terbalik dia cerita dia ni. Ni lain sikit. Yang tadi bila dia bagi persamaan panjang, ini tak, ni lain. Ni lagi mudah sikit lah. Okey, nombor 3 Nombor 3 kat sini dia bagi kat situ A X tolak 1 dengan X campur 4 sama dengan kosong. Dia tanya situ X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Okey. Bila dia dah buat macam ni, maksudnya kita panggil apa? Dia dah faktorkan. Okey? Dia dah faktorkan. Bila dia dah faktorkan sama dengan kosong, maksudnya kamu dah boleh keluarkan punca daripada ni. Terus kamu turun ke bawah dia, dia terjadi X tolak 1 sama dengan kosong, X sama dengan 1. Kali pertama kita buat macam ni dulu. Nanti kita shortcut terus. Yang ini akan jadi apa? X campur 4 sama dengan kosong, jadi X sama dengan negatif 4. Jadi punca kita siapa? 1 dan negatif 4. Jadi ni punca, ini bukan punca. Macam tu dia tak payah kembang. Bila dia dah buat, dia dah faktor, maksudnya kamu tak payah kembang. Jadi maksudnya kalau persamaan, salah satu cara nak dapatkan punca tu macam mana adalah kita buat pemfaktoran. Yang kamu tekan kalkulator tu, yang ni, yang kat sini tadi, itu maksudnya kita buat apa? Pemfaktoran. Nanti kita buat balik. Okey? Ini senang je. Tengok B. Boleh? Okey. B dia bagi 2 X tolak 3, X tolak 5 sama dengan kosong. Sini dia bagi X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3, X sama dengan 5. Jadi kita sini je lah, betul tak? Okey. 2 ni perlu tak kita buat apa-apa dengan dia? Tak payah. Kita hanya pergi tengok orang yang ada X. Yang tak ada X, tak payah. Sebab kita nak cari punca adalah apa? Pintasan X. Kalau tak ada X, mana nak dapat X ni? Tak ada. Itu ambil yang ni je. Jadi kamu tengok, yang ni saya buat shortcut dulu. Maksudnya, kalau tolak, kita keluarkan dia, dia akan jadi tambah. Nampak? Tolak, keluar jadi tambah. Kalau tambah, keluar jadi tolak. Shortcut terus. Yang ini, tolak juga. Jadi kita keluarkan dia akan jadi apa? Tambah 5. Jadi yang mana satu punca kita? Punca kita adalah 3 dan 5. Jadi ini adalah punca. Ini pun adalah punca. Negatif 3 bukan punca. Okey. Kamu cuba habiskan tengok. Satu lagi C. Lepas tu dia tak bagi banyak latihan ni sebab senang. C. Dia bagi kat situ 3. 2 tambah X. X tolak 4 kat situ sama dengan kosong. X sama dengan negatif 2, X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Okey.
Nah, habiskan. Boleh ingat lagi. Ha? Boleh. Dah, Hanan. Ha? Okey. Jadi jawapan kita yang mana ni? Yang ini bila kita keluarkan jadi apa? X sama dengan negatif 2. Yang ini X sama dengan 4. Jawapan kita adalah punca. Bukan punca. Dan ini adalah punca. Kan? Biasanya kuadratik. Bukan biasanya. Kuadratik sebenarnya dia mesti ada 2 punca. Dan dia mesti ada 2 punca. Kalau nombor sama pun kita ambil. Nanti saya kata kenapa dia nama dia kuadratik. Sebab mempunyai 2 punca. Okey. Kita pergi dekat soalan nombor 4 pula. Laju ini ni. Okey. Kamu dah subscribe ke saya punya? Dah. Dah. Naik dah. Belum? Subscribe. Kamu subscribe nanti setiap kali video siap upload dia, kamu akan dapatlah notification kan. Dan kamu boleh tengok yang tahun lepas punya. Semua ada 600 video kot kan. Kalau rajin lah satu video 2 jam. 1 jam setengah kelas dia, 1 jam setengah kan. Jadi semua ada kan. Jadi sebab tu saya tengok kebanyakan pelajar tengok video saya 5 minit. Video tu ada 1,5 jam, dia orang tengok 5 minit je. Dan view berapa minit dia dapat tahu siapa. Okey, dia siapa tengok berapa minit. Ni siapa tengok, saya boleh tengok. Kan? Ada yang skip. Dia tunjuk dia punya graf tu. Dia tengok sini sekejap. Laju kan? Tak apa, tak kisahlah, asalkan tengok. Kalau nak dapat apa? Lupa ke apa kan, pergi tengok balik. Okey. Pergi dekat nombor 4. Nombor 4. Dia ada satu graf kat situ. Ni. Kalau kamu tengok bahagian-bahagian mula-mula ni, dia hanya pasal faham je. Nak faham kuadratik tu apa. Itu mat. Mat pula nanti nak kira kuadratik. Dia banyak kira ya. Mat tak ada, dia faham. 5 negatif 3 dia bagi 15. Tengok. Soalan dia, bagi graf fungsi di sebelah, tentukan sama ada nilai X yang diberikan merupakan punca bagi sebelah kuadratik. Siapa punca dia? Tu je punca. Nampak? Punca adalah pintasan X. Itu je lah punca. Tu jawablah. Jadi X sama dengan 1. Bukan punca. X sama dengan negatif 3. Punca. X sama dengan 15. Bukan punca. X sama dengan 5 adalah punca. Sebab saya kata soalan ni pasal apa? Kepahaman je. Pemahaman je. Kamu kena faham. Punca maksudnya apa? Pintasan X. Ini dekat pintasan X. Pintasan X maksudnya graf tu potong X. Kat mana? Ni kita panggil apa? Yang ini kita panggil dia titik maksimum. Ni. Minggu lepas kita belajar. Titik maksimum. Yang ini kita panggil dia pintasan. Pintasan Y. Simbol dia apa? C. A, B, C. C itu adalah pintasan Y. Okey? Kita boleh masuk seterusnya nombor. Habis dah? Terus bagi 1.1 F. Okey, jom. Saya sebenarnya nombor bab 1 ni saya kalau kalau boleh nak laju je. Bosan. Senang kan? Senang. Senang. Bab 1. Kompon bab apa paling susah? Banyak. Fungsi. Okey, sabar lah.
Kan? Tapi exam form 4 yang susah adalah bab form 3. Exam form 4 yang susah adalah bab form 3. Sebab bila kamu exam ni dia akan masuk bab form 3 kan. Yang tu susah. Buku form 3 ada lagi ke? Simpan. Ada. Jadi sebelum exam tengoklah, sekarang tak payah narut je. Ataupun kamu belilah soalan-soalan exam form 4. Okey. Kita pergi 1.1F terus. Bila kamu masuk form 4 ni, bila kamu tengok soalan form 3, kamu rasa alangkah senangnya soalan form 3 tu. Kan? Masa kamu masuk form 5, kamu tengok soalan form 4, alangkah senangnya soalan form 4. Ataupun kamu dah habis SPM, kamu masuk universiti, kamu tengok soalan SPM, alangkah senangnya soalan SPM. Kan? Benda yang lepas. Itu namanya sejarah. Bagi kita sejarah adalah benda yang mudah. Kan? Padahal pada ketika sejarah tu dibuat, benda tu adalah sangat sukar. Sama juga macam orang-orang dulu-dulu mempertahankan negara kita, memperjuangkan kemerdekaan kita. Kita rasa macam senang. Ya? Alah, pergi jumpa sembang-sembang, dapat sign, dah merdeka. Oh, rasa macam senang. Ya, betul tak? Tapi pada ketika tu, sangat susah. Okay? Jadi, selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-68. Tahun ni 60 apa? 9 dah? Oh, dah 9 dah? Oh, saya tinggal setahun. Okey. Kita pergi 1.1F. Nombor 1. Tentukan punca bagi persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Dia panggil apa? Kaedah pemfaktoran. Dia banyak cerita pemfaktoran ni. Jalan kerja dia panjang tau. Kan? Tapi kita ubah suai. Kita ubah suai. Sebab apa? Sekarang kita dah ada teknologi. Kita boleh guna calculator. Nampak? Tapi saya akan tunjuk nanti bila kamu buat jalan kerja nanti. Kamu tak ikut jalan kerja macam mana dalam buku nanti. Takut kamu buat homework ni, cikgu kamu pangkar ke apa kan. Tak apalah. Terpulanglah macam mana. Saya guna calculator je. Lepas guna calculator, kita buat jalan kerja je. Apa yang dimaksudkan dengan pemfaktoran? Tengok. Ini soalan dia. Langkah pertama, salin soalan. Langkah kedua, buat dua kurungan. Sama dengan buat dua kurungan. Okey. Ini untuk X ni kalau tak ada orang. Kalau X ada orang nombor, kita kena perhatikan nombor tu dulu. Kalau tak ada orang, tak apa. Kalau ada, kena perhatikan. Okey. Seterusnya apa? Ambil kalkulator, tekan. Tulis kat bawah ni X sama dengan, tulis kat bawah ni X sama dengan. Kamu ambil kalkulator. Gunakan kalkulator untuk faktor tadi tu. Tekan apa? Ingat kan? Kalau kalkulator biasa, tekan mod sampai jumpa EQN. Sampai jumpa EQN. Pilih nombor 1 kot. Lepas tu kamu tekan lagi sekali mod. Sampai dia keluar degree. Degree kamu pilih nombor 2. Sampai dia keluar A berapa, masukkan. A kita kat sini yang ni. Okay. X kuasa 2. A berapa? 1. B kita kat sini. Jangan silap masuk. Negatif 3. C kita adalah negatif 10. Jangan salah masuk. Tekan sama dengan, dia akan bagi jawapan X1. Berapa X1? 5. X2 negatif 2. Okay. Kalau dia bagi perpuluhan, kena tukar kepada pecahan. Tak wajar. Dapat? Okay. Lepas tu kita tulis kat bawah ni. Nampak? Biasanya kat bawah ni, jawapan kita yang kalkulator, kita akan tulis apa? Yang kecil belah kiri. Kecil dulu. Tapi kalau kamu tulis yang besar dulu pun tak salah. Cuma kita nak tulis dengan cantik, kita mesti tulis nombor kecil dan kecil apa? 2. Negatif 2. Jadi negatif 2 sini 5. Lepas tu kita naikkan semula ke atas ni. Ambil ni, naikkan ke atas. Kita terbalikkan jalan kerja. Jadi jalan kerja kita akan jadi apa? X tambah 2. X tolak 5. Okay. Sekejap saya tengok. Tengok jawapan dibagi macam mana. Jalan kerja. Cukup tak jalan kerja?
1.1F. Kadang-kadang tengoklah. Dia nak jawab jalan kerja dia kau-kau. Macam tu je. Senang. Ni je jawapan. Kurungan pun tak ada. Kita tak sonah pun tak tahu. Boleh? Okey. Ini cara kita buat penuh lah. Ini kita panggil dia apa ni? Mencari punca. Kaedah pemfakturan. Ini kaedah yang kurungan, dua kurungan 90 ni maksudnya menunjukkan kaedah yang kita gunakan adalah kaedah pemfakturan. Padahal kita guna kaedah pengkalkulatoran. Dia tukar sama dekat. Yang tadi kita dalam keluar kita tukar, luar masuk tukar. Dia mesti tukar. Dalam keluar mesti bertukar. Kan? Dalam kurungan lah. Kalau dia kat luar tak ada, dia hanya kurungan. Sama ada dalam kurungan, keluar ataupun luar masuk, dia mesti bertukar. Yang bertukar hanyalah apa? Dia punya simbol negatif positif. Okey? Try B terus B. B X kuasa 2 tolak 10X campur 16 sama dengan kosong. Terus kurungan 2. Ambil kalkulator, tekan. Tekan kalkulator. Boleh? Akmal, boleh ikut Boleh. Ada? Okey. Okey. Okey, dapat apa ni? Jawapan. 2 dengan 8. Jadi naik atas. X tolak 2. X tolak 8. Jangan tak letak X pula. Habis cerita X tak ada ni. Dia mesti ada X. Dalam kurungan tu mesti ada X. Okey. Teruskan. Habiskan terus. Apa tu? C sampai I. Saya akan buat terus ya. Sini kamu terus saja pakai kalkulator kamu buat je terus. Sementara saya salin. Nombor 1. C 3X kuasa 2 tolak 5X campur 2 sama dengan kosong. X sama dengan okay. CD 2X kuasa 2 campur 8X tolak 24 sama dengan kosong. X sama dengan okey. E tengok 2X kuasa 2 campur 3X tolak 9 sama dengan kosong. Kurungan jawapan. Kemudian F 4X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan kosong. X G negatif 3X kuasa 2 tolak X campur 14 sama dengan kosong. X sama dengan okey. Yang lagi 2 ekor tu senang aja sikit. Kita buat sampai sini sampai G ya.
Dua kurungan juga. Tekan shift ABC. Boleh? Dah? Sekian sampai dah? Berapa ni? C sekian C. 1 dengan 2/3 D. Negatif 6 dengan 2. Okey. DE. Negatif 3 dengan 3/2. Okey. F. 5/4 dengan 2. FG. 7/3 2. Okey, yang ini kita ambil jawapan ni menggunakan kalkulator, betul? Bila kita isi ke atas, untuk 1 ni senang. Yang ini akan jadi apa? X tolak 1. Yang ini kita akan isi X tolak 2. 3 pindah ke sebelah. Macam tu. Kan? Lepas tu kamu kena check tau, tengok. Betul kamu check depannya. 3x dengan x, maksudnya 3x kuasa 2, betul? Sebab memang akan dapat balik kalau kita kembangkan. Okey? Tengok yang D. D ni x campur 6. Sini x tolak 2. Nampak? Problem dia kat sini, bila kita faktor sebenarnya, kamu akan tengok kat sini dia, sini x, sini x, nampak? X kali x patutnya dapat apa? X kuasa 2 je, betul tak? X kuasa 2. Tapi kat atas 2x kuasa 2. Kenapa tak sama? Sebab bila dia faktor, dia dah kecilkan nombor ni, 28, 24 ni. Jadi kalau soalan tu kata faktorkan selengkapnya, kamu kena letak 2 kat depan. Tapi soalan kita apa? Cari pun, tak payah. Dia tengok keadaan. Kan? Nak letak juga kamu dapat. Bila dalam kuadratik ni, yang bracket ni bila kita expand, kita akan dapat balik atas ni. Nanti kamu confuse. Expand kenapa tak dapat balik? Sebab ya dia dah kecilkan. Tapi untuk soalan cari punca ataupun soalan selesai, kan tak payah. Apa kalkulator bagi, kau tekan, kau naik aja. Buat je. Mesti dapat. Okey? Contoh macam ni. Ni senang lah. Ni dapat apa ni? X tambah 3. X tolak 3. 2 pergi depan. Okey? Yang ini. X tambah 5. 4 pergi depan. X tolak 2. Yang ini.
X tambah 7, 3 pergi depan. Yang ini X tolak 2. Dia benda ni dia jadi masalah bila soalan objektif. Kan? Kalau soalan subjektif dia kata selesaikan, kau tekan kalkulator, kau tulis jawapan memang dah dapat 2 markah. Kan? Bila kertas 2, bila kertas 1 objektif, dia ada soalan dia bagi macam ni, jawapan dia yang ni. Nampak? Dia bukan dia bagi yang ni tu, dia bagi yang ni jawapan. A, B, C, D lah. Kan? Dia kampung, kenapa? Tekan kalkulator dapat lain. Kita kena masukkan semula ke dalam kurungan. Kan? Untuk menjadikan dia pemfaktoran. Okey. Yang lagi 2 tu senang. Betul tak? Kamu faham yang ni? Yang lagi 2 tu, yang apa tu? H dengan I tu tekan je lah kalkulator. Kan? Masuk balik. Tak payah. Tak payah. Contoh macam ni H tu kan. H tu kan. Kalau H tu dia bagi apa? X kuasa 2 tolak 5X. Yang ini sebenarnya kalau kamu tekan kalkulator, memang dia bagi jawapan dia kosong dengan 5, betul tak? Jadi kita buat 2 kurungan. Bila kita buat kurungan macam biasa juga, kita akan letak sini X sama dengan ini, X sama dengan ini kosong, ini 5, betul? Bila X yang kosong, naik atas ada X je. Dia jangan buat tolak kosong, tak seronok cerita dia. Okay? Dan yang ini adalah X tolak 5. Betul? Jadi, kalau X seorang-seorang, perlu tak kurungan? Tak perlu. Kita boleh buang kurungan. X seorang-seorang. Tapi kalau nak letak juga kurungan boleh? Boleh. Tapi tak perlu. Kan? Tapi kalau letak, boleh. Bukan letak salah tak? Okey. Ini kita panggil dia pemfaktoran biasa. Boleh? Okey, kita terus pergi dekat soalan seterusnya. Okey. Tuliskan setiap yang berikut. Tuliskan. Mana soalan ni pusing? Kenapa saya? Soalan tak jumpa. Tuliskan setiap persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk am. Seterusnya selesaikan. Okey, maksudnya kat sini dia suruh jadikan bentuk am maksudnya apa? Sama dengan kosong dan kamu boleh dapat siapa A, siapa B, siapa C. Itu maksudnya. Itu maksud. Kemudian kamu tekan kalkulator je. Tak payah tunjuk pun kaedah pemfaktoran. Ada tak dia bagi tahu dengan kaedah pemfaktoran? Tak ada kan? Dia kata apa? Selesaikan. Tekan kalkulator je terus. Dapat jawapan terus. Tapi kena buat dulu. Dia panggil apa? Persamaan am. Persamaan am mestilah sama dengan kosong. Dan dapat kita ketahui siapa A, B, C dia. Nombor 2. A. Contoh. Ini M tambah 2. Sama dengan 3. Jangan pergi ambil ini turun terus. Tak boleh. Ini bukan sama dengan kosong. Belum. Okay, kita kembangkan. Kita akan dapat M kuasa 2 tambah 2M 3 pindah tolak 3 sama dengan kosong. Ambil kalkulator, terus tekan, terus saja bagi jawapan. Tak payah kurungan pun tak apa. Okey. Soalan dia, arahan dia jelas. Dia kata apa? Tulis setiap persamaan kuadratik berikut dalam bentuk am. Ada? Ada. Kemudian selesaikan. Dah. Bayangkan zaman dulu, zaman mak ayah kamu dengan saya dulu, zaman kita orang tak ada kalkulator tau. Macam mana nak buat? Kita ada kaedah tertentu yang digunakan untuk faktorkan kuadratik tanpa menggunakan kalkulator, kan? Zaman kamu tak payahlah pening-pening pergi tengok teknik tu. Ada kalkulator. Pastikan kalkulator kamu ada bateri sudah. Kan? Tak payah nak fikir cikgu macam mana kalau tak ada kalkulator buat macam mana? Tak payah. Bawa je kalkulator. Yang penting ada kalkulator. Kalau tak ada kalkulator, handset ada. Handset pun boleh faktor. Kan? Kalkulator dalam handset pun boleh. Okey, berapa dapat ni? 1 dengan negatif 3. Dah siap. Itu saja. Okey. B
Dia bagi apa? 3P. 11 tolak 2P. Sama dengan 15. Kembangkan tadi. Kembangkan. Dah. Kembangkan. Ni 3 kali 11. 33P. Ni tolak 3 kali 2. 6. P dengan P. P kuasa 2. 15 pindah. Negatif 5. Sama dengan kosong. Ini susun dulu. Takut salah ni. Patutnya kuasa 2 duduk depan, betul tak? Tak susun ni salah masuk ABC. Kuasa 2 kita siapa? Negatif 6. B kuasa 2. Nampak? Negatif 6 dia kat depan. Jadi ni tambah 33P. Tolak 15 sama dengan kosong. Maksudnya A kita adalah negatif 6. B sama dengan 33. C sama dengan negatif 15. Tekan kalkulator kamu terus dapat P. Dua jawapan. Okay. Berapa P? 1/2 dengan 5. 5. Okey. Sebab tu yang susah dia bukan nak faktor. Susah dia nak jadikan persamaan am. Kadang-kadang slow. Pelan-pelan. Expand ke apa semua slow. Kalau melibatkan pecahan, lagilah hati-hati. Ya, C dia C. C cerita dia pasal apa? 1/2 ada pecahan 1/2 Y kuasa 2 sama dengan 12 tolak Y. Senang je. Boleh terus buat. Yang itu kita hanya perlu susun saja kan? Tak payah buat apa-apa dengan dia. Susun saja terus. Ini 1/2 Y kuasa 2 campur Y tolak 12. Jadi maksudnya A kamu tu adalah 1/2 B 1 C negatif 12. Tekan kalkulator je tu dapat. Y berapa? Tekan terus. 4 dengan negatif 6. Terus dapat. Okey, terus D A tambah dengan 5/A sama dengan 6. Yang ini ada A kat bawah. Ada A dekat bawah. Kalau ada A dekat bawah, kita kena derma dekat jiran. Ataupun saya panggil ni, kalau A dekat bawah maksudnya dia ada problem. Persamaan tu ada masalah. Bila ada masalah, kita kena kongsi masalah kita dengan jiran-jiran kita supaya senang kita selesaikan. Jadi apa ni? A jumpa A kuasa 2 campur 5. A dah tak ada bawah dia. A dah pergi tempat lain. Sama dengan 6A. Susun semula. A kuasa 2, 6A tolak 6A campur 5 sama dengan kosong. Kamu pun dah boleh tekan kalkulator. Berapa A kita? 1 A. B negatif 6 C 5. Jangan salah masuk. Lain jawapan kamu ni. Okey, berapa jawapan A? 5 dengan 1. Ni susah sebab ni A. Yang ini A soalan. Yang ini A formula. Dia pakai huruf yang sama. Mereka kena faham lah. Tulis boleh, tak ada masalah. Faham je. Sama tu. E sama. E dengan D sama jalan kerja dia. Lebih kurang. Cuba. E. Okey. E 8/K sama dengan 2 tambah K. Okey. Sama. Cuba buat yang kerja. Masalah dia. Kalau masalah dia huruf saja kita akan kongsi masalah dengan jiran-jiran. Kalau nombor tak payah. Jangan buat. Kalau nombor tadi nombor ni 1/2. Tak payah. Biar aja.
Dapat Firdaus? Boleh? E. Ni, sini, tarik sini. Kita akan dapat apa? 8. 2K. K kuasa 2. Susun balik bagi cantik. Susun balik kita akan dapat K kuasa 2. Campur 2K. Tolak 8 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat berapa K kita? Berapa lain? Nak tekan lah kalkulator. 4 dengan? Oh tadi negatif. Lain jawapan dia. Hanya tekan. Dua dengan negatif 4. Dia terbalik. Itu dah simbol. 2 dengan negatif 4. Okey. D, E, F pun sama kan? F sama. Dia beradik dia semua ni. 2H campur 6 per H sama dengan 7. Pas. Terus kiri kanan. Dia pergi ke kiri dan ke kanan. Kamu dah sampai dah kat sini. Ini dah sampai. Dah. Minggu mat berapa kali? 3. Lebih kan? Ikut kedudukan dia. Nanti confuse. Ikut je kedudukan dia. Ni naik sini jadi apa? Tulis bawah dia. Ikut. Ikut. Tambah. Macam tu. Follow dulu. Baru susun. Nanti confuse. Jadi kita akan dapat ni. Tarik kiri, tarik kanan. Kita akan dapat 2H kuasa 2. Campur dengan 6 sama dengan 7H. Susun. 2H kuasa 2 tolak 7H campur 6 sama dengan 0. Tekan kalkulator. Ini dapat apa ni? 2 dengan 3/5. 3/2. 3/2. F Okey. Bila melibatkan G, G panjang cerita dia sebab dia kena expand, kemudian jadikan dia punya general form persamaan arm dia. Jadi H tolak 2 H tolak 1 sama dengan 12. Kita kembangkan dulu. Kembangkan ni kita akan dapat H kuasa 2. Lepas tu tolak H tolak 2H campur 2 pindah terus tolak 12 sama dengan 0. Susun bagi cantik. H kuasa 2 tolak 1 tolak 2 tolak 3. Tolak dengan 10 sama dengan 0. Ambil kalkulator, tekan, dapat jawapan. Lima dengan negatif 2. 5 dengan negatif 2. Okey. G. H pun sama juga H. H dia bagi kuasa 2 tu. 2x tolak 1 kuasa 2 sama dengan 3x tolak 2. Yang ini kembangan melibatkan kurungan kuasa 2. Jadi kamu kena cekaplah kembangan dia. Okey.
Ini formula dia. Formula untuk kembangan tu, kita ambil formula dia A campur B kuasa 2. Ni formula dia. Kalau ada kuasa 2, kamu akan dapat A kuasa 2 campur 2AB campur B kuasa 2. Okay. Maksudnya A kuasa 2, ni A kuasa 2. B kuasa 2, ini B kuasa 2. 2AB, 2 ni dia darab ni. Macam tu. Jadi kat sini kita boleh buat ni kuasa 2. Kan jadi apa? 2 kuasa 2, 4x kuasa 2. Okay, lepas tu kita lompat ni darab ni. Dia akan jadi negatif 4x. Lepas tu dia kuasa 2 balik. Kuasa 2 akan jadi tambah 1. Sama dengan 3x tolak 2. Okey, susun. 4x kuasa 2 tolak 4x tolak 3x tambah 1 campur 2 sama dengan 0. Pindah-pindah je. Okay, kita akan dapat ni 4x kuasa 2 tolak 4 tolak 3 tolak 7x campur 3 sama dengan 0. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan X. Sebab tu saya bagi tahu awal ni, masa kadang-kadang soalan dia, masa kita nak jadikan dia persamaan am tu yang selalu ramai kaedah. Jadi hati-hati guys. Ingat formula ni penting ni. Ni sampai universiti pakai. Kan? Kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dia ada formula dia. Okay. I. Last sekali I. Tuan, I soalan dia adalah R tambah 1 R tambah 9 sama dengan 16R. Okey. Kalau macam ni pun dia ada formula juga. Kalau nak senang. Yang ini untuk apa? Untuk kalau kita panggil dia single nombor. Dia tak ada orang kat depan, tak ada nombor 2. Tak ada nombor. Dia apa-apa je, senang je. Yang ini kembangan dia cukup mudah. Yang pertama, kita ambil R kuasa 2 campur dengan hasil tambah. Hasil tambah maksudnya 10R. Kemudian campur dengan hasil darab. 9 sama dengan 16R. Itu formula dia. Okey, iaitu kalau kita panggil dia X tambah A dengan X tambah B. Kita akan dapat X kuasa 2. Okey, kemudian campur dengan hasil tambah. Hasil tambah maksudnya A campur B, X. Campur dengan hasil darab AB. Hasil tambah, hasil darab. Tambah tengah, darab belakang. Ini formula untuk yang single, ni single. Okay, dia akan mudahkanlah kalau kadang-kadang basic penting juga. Kamu kena kembang satu-satu tu penting. Kalau ingat shortcut lagi bagus. Di sini akan dapat R kuasa 2 campur dengan 10 tolak 16. 10 tolak 16 sama dengan negatif 6 R campur 9 sama dengan 0. 10 tolak 6. Ambil kalkulator tekan, kamu akan dapat R sama dengan ni sama jawapan dia. Jawapan dia R sama dengan 3 dan R sama dengan 3. Lepas tu saya tulis, walaupun sama saya tulis 2 juga sebab apa? Kuadratik mempunyai 2 punca. Okey. Penuh kertas Kamu kalau buat homework kena salin soalan semua. Print Oh. Saya bagi print. Kau hantarlah kertas ni nanti. Saya baik dah buat kan. Kalau tidak hantar je kertas ni Cikgu homework 1.1H dah siap. Cikgu cakap dah siap dah. Dahsyat Okey. Dah okey. Lepas tu saya pakai latihan buku teks je. Nanti bila dah habis bab, baru kita buat sikit lah latihan ambil buku lain. Bila kamu dah habis satu bab tu, kita buat latihan buku lain kejap. Lepas tu kita masuk bab lain sikit-sikit.
Dan form 4 ni dia belajar sikit. Okey. 1.1 ini pun banyak saja ni. Nombor 1, tengok baca soalan. Okey. Sebuah padang yang berbentuk segi 4 tepat. Gambar dia dah bagi. Senanglah gambar dia bagi ni. Dia dah bagi 5x tambah 20 dengan x. Okay. Perlu dipagar dengan dawai pagar. Panjang pagar itu 5x tambah 20, lebarnya x. Ungkapkan L dan sebutan. Macam tadi soalan tu tak? Jadi L sama dengan, kalau ini sikit, ini banyak, yang sikit depan. 500. Jadi x darab dengan 5x campur 20. Jangan kamu degil mesti panjang lebar tak. Kita wajib tahu panjang darab lebar je, darab. Siapa sikit di depan. Kembangkan. Bila kita kembangkan, kita akan dapat L sama dengan 5x kuasa 2 campur dengan 20x. Berarti kembangkan. Diberi luas padang ialah 5,100. Jadi kita masukkan luas dia. Okey. Bila kita masukkan luas dia ni untuk soalan A, untuk soalan B, kita boleh buat terus tu 5x kuasa 2 campur 20x sama dengan 5,100. Okey. Bila kamu tulis, tengok lagi sekali soalan tu, unit dia sama tak? Dekat soalan meter, 5,100 pun meter. Okey, sama Kena check, double check sebab apa? Takut kita dah laju, kita buat sedap kan. Rupanya unit tukar. 1 meter, satu lagi cm lah tu kerja pula. Ini ubah nanti kan. Okey. Dah dapat ni, jadikan kuadratik. 5x kuasa 2 campur 20x tolak 5,100 sama dengan 0. Ambil kalkulator, fakturkan. Kalkulator, laju kan? Tekan kalkulator, pakai semua. Macam main game, maju sikit. 90? 30 dia kan? Kena tu dua-dua, negatif 34 dengan 30. Tapi yang ini kita pangkah, kita reject. Kenapa? Unit meter, unit panjang, tidak ada negatif. Okey? Semua unit SI biasanya kena tengok betul kan? Liter, cm, panjang kan? Isi padu, semua tu tak ada negatif. Kena hati-hati. Yang ada negatif apa? Suhu saja. Suhu ada negatif. Okey? Yang ini kita akan ambil X sama dengan 30 sebagai jawapan kita. Hitung kos memagar. Okey, untuk nak pagar, kita kena buat apa? Benda namanya perimeter. Perimeter namanya pagar. Jadi perimeter kita siapa? Kalau sini X, sini pun X. Sini 5X tambah 20, atas pun 5X tambah 20. Jadi kita kira perimeter, kita kira X tu. Kuasa 2 mana ni? Yang ini luas. Tak boleh. Luas dengan perimeter cerita lain. Kan? Yang ini dia nak pagar. Pagar maksudnya perimeter. Kena faham. Jangan pergi ambil luas tak? Okay. Jadi perimeter kita kira X dulu. Ni ada 5X. Sini ada 5X. Maksudnya 10 dah. 10, 11, 12. Jadi X kita ada 12X. Campur dengan nombor ada berapa? 20 campur 20, 40. Tak payah buat banyak. Simple je. Yang ini baru kita gantikan nilai X tersebut. Bila kita ganti nilai X, kita akan dapat 12 kali dengan 30 campur dengan 40. Cuba tekan kalkulator berapa? $400 semua sekali. Dia dapat 400 meter, betul? Okey, soalan tanya apa? Kos RM betul tak?
Jadi kita kena ambil pula 400 meter ni darab dengan 20. Baru dia jadi jawapan kita adalah RM 8,000. Nak buat pagar 8,000. Okey. Untunglah siap. Rumah ada pagar siap dah. Untunglah. Rompak masuk. Ha? Masuk kan? Yang puan ajar dia masuk ke rumah saya tau. Mana dia boleh masuk? Seorang pun tak sedar. Dia boleh panjat buka hutan sambil merompak sambil makan buah hutan tu. Dahsyat merompak zaman sekarang. Boleh faham? Fidas boleh Fidas? Boleh? Okey, di rumah boleh kan? Okey. Jadi kita tengok terus nombor 2 kita habiskan. Saya nak pergi pasar badan ni. Beli tepung filter. Lambat habis. Dahsyat. Sekarang berapa bulan? 14. Oh tak habis. 14 tak habis. Dia kalau tengah bulan tak habis kuih. Dia mula-mula je laju. Lepas tu dekat nak habis. Dekat nak raya. Oh semangat orang pergi beli borong-borong. Dekat nak raya kan. Saya pernah lah berpuasa di jalan raya dulu. Masa zaman highway kita tengah nak buat kan. Oh gila 12 jam balik kampung. Kan? Puasa atas jalan raya, buka puasa pun atas jalan raya. Kan? Berhenti ramai-ramai, turun kereta, buka tikar. Kan? Makan ramai-ramai. Kan saya seorang kereta depan. Dah tak boleh jalan buat apa, betul tak? Kalau balik Pantai Timur, lagi apa masa tu. Tapi sekarang siap duit je. Kan? Sebab apa? Highway kita dah cantik. Dah dibesar-besar-besarkan kan. Kalau jam juga tak tahu kan. Okey. Nombor 2. Encik Kamarul memandu keretanya dengan laju purata. Apa tu? Laju purata. Kena tulis. Laju purata. Okey. Sama dengan berapa? 20 T tolak 20. Okey, kalau nak tulis unit dia tulis bagi nampak lah. Ambil maklumat. Okey. Selama T tolak 3 masa. Masa. Selama maksudnya apa? Masa dia adalah T tolak 3 jam. Dia unit dia kita tulis tak? Takut ada dia ubah unit. Soalan ni kadang-kadang sini dia kilometer jam. Sini dia tulis minit. Itu memang cari pasal lah tu. Soalan cari pasal. Okey. Jarak yang dilalui oleh Encik Kamarul ialah 225 km. Jarak pula adalah sama dengan 225 km. Okey. Had laju bagi lebuh raya ialah 110. Adakah Encik Kamarul mematuhi peraturan had laju lebuh raya? Soalan tadi. Nampak? Jadi apa maksud dia? First kali kamu kena faham apa maksud laju purata. Formula laju purata ada dibagi dalam senarai formula matematik. Iaitu laju purata adalah sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Berapa laju purata dia bagi? 20 T tolak dengan 20. Ini dia punya laju purata. Sama dengan berapa jarak dia? 225. Okey. Berapa dia punya masa dia bagi? T tolak 3. Okey, jadi kita kena selesaikan persamaan ni. Macam mana selesai? Macam biasalah. Yang bawah bawa naik ke atas akan jadi darab. Jadi akan jadi T tolak 3 20 T tolak 20 sama dengan 225. Kita kembangkanlah. Yang dikembang satu-satu T dengan 20 T
20 T kuasa 2. Okey, ni dah. Belakang pula. T dengan negatif 20. Negatif 20 T. Negatif 3 dengan 20. Negatif 60 T. Negatif 3 dengan negatif 20. Negatif dengan negatif. Positif 3 kali 2, 60. Sama dengan 225. Susun bagi cantik. Dia akan jadi apa? 20 T kuasa 2. Tolak 20, tolak 60. Tolak 80. 2 kali kena tolak kita. Kan? Saya tolak kamu 20, saya tolak lagi 60. Kan? 80 kali kau kena tolak. Kemudian 60 tolak 225. Negatif berapa? 165. Hah? Ni 60 tolak dengan 225. Berapa? Betul ni? Betul eh? Okey. Sama dengan kosong, ambil kalkulator, faktorkan. Berapa? 5 T sama dengan 5.2 dengan T sama dengan 1.2. Negatif kita tak ambil, yang kita ambil T sama dengan 5.2. Negatif 1.2. 5.2. Ni 5.2. Ni negatif 5.2. Mana? Ni. Negatif 1.5. Okey. Jadi dah siap belum? Dah, betul. Okey, dah siap, dah jawab soalan belum? Apa soalan dia? Soalan dia melebihi had laju atau tak? Macam mana nak tahu? Kita kena tengok laju. Mana laju kita? Ni laju kita 20 T tolak 20. Ini laju kita. Jadi kita tulis itu. Oleh sebab itu laju dia adalah sama dengan 20 T tolak 20. Gantikan T masuk. 20 kali 5.2 tolak 20. Okey, tekan kalkulator. Berapa dapat? Soalan kertas 2 macam ni biasanya. $84. Jadi kesimpulan kita apa? Dia mematuhi mematuhi apa? Had laju. Mematuhi had laju. Nampak? Tapi ini soalan. Kalau saya 84 purata laju, rasa dia tak mematuhi ni. Tahu kenapa? Sebab ini adalah purata laju. Betul tak? Purata laju maksudnya kejap dia bawa laju, kejap bawa slow, kejap bawa laju, kejap bawa slow. Dia campur-campur dia puratakan. Betul tak? Purata dia 84. Kan? Tempat yang dia tak ada kamera, dia tekan 400 km sejam. Kan? Ada kamera dia bawa 20 je. Boleh jadi macam tu. Okey? Tak apalah soalan tanya macam tu, kita jawab ikut kehendak soalan saja. Okey? Boleh? 84 laju kilometer sejam. Okey, jadi habis juga kita punya hari ni. Di minggu depan kita sambung lagi sampai 1.1. Saya rasa habis kot. Dia termasuk latihan formatif lah kot. Formatif ke summatif? Okey, dalam mat ni dia ada satu latihan yang soalan dia hebat je banyak. Last sekali. Biasanya untuk buku form 4 dia warna kuning. Kan? Lepas ni saya rasa dia masuk tu soalan tu. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jumpa kelas admit pula. Esok ya Pak?
Jumaat. Hari Jumaat Kelas Ahmed hari Jumaat besok kita cuti, kita boleh main mocun. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal. Salah. 5.5 yang mana ni? Yang 5.5 ni. Aduh. Ini Firdaus lah ni, tekan kalkulator. Nur Ain dia senyum. Dia dapat dia tak faham. Nanti kenapa cikgu kira lain? Kan? Yang ni kira nak balik je. Berapa nak dia apa? 30. Okey, jawapan masih betul. Macam ni kau tekan salah. Dia seorang yang salah. Yang lain betul tapi sengap-sengap. Okey, kita jumpa lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama, bye. Okey.